Dia kata kalau saya tahu orang tu dia sapu atas token, saya tak semayang belakang dia. Ada orang boleh cakap macam tu. Ni sehari dua ni bising pula lagi pasal isu menyapu di atas khuf ataupun di atas token. Adakah dia termasuk daripada orang yang follow mazhab ataupun orang yang meremehkan mazhab? Sebab ada satu komen daripada satu orang yang kita kira ada pendidikan lah, doktor, PhD, lecturer lagi di universiti tempatan. Dia boleh kata orang yang sapu atas token tu bahagian daripada pengikut Syiah. Ni saya cerita sikit, mungkin yang ada lah ni tak tahu apa kronologi asalnya. Kronologi dia ialah satu orang student di Universiti Islam Madinah telah buat satu hantaran di FB dia. Hantaran tu dia sebut kalau dia musafir, dia tak akan tanggalkan stoken dia. Bila mana dia nak ambil wuduk, dia hanya sapu je atas stoken dia. Sebab itu lebih memudahkan dia dalam permusafiran. Tiba-tiba keluarlah perbahasan daripada orang cerdik pandai, daripada orang yang bahkan mungkin digelar sebagai pakar fiqh untuk kumpulan sekian. Tiba-tiba dia kata kalau saya tahu orang tu dia sapu atas token, saya tak semayang belakang dia. Ada orang boleh cakap macam tu. Dan orang yang cakap macam tu ialah bukan orang-orang yang main belajar agama ikut kuliah maghrib. Belajar betul. Bahkan ada yang sokong, dia kata yang ni Syiah kot. Orang yang belajar, bahkan saya sendiri pun ada kuliahkan beberapa buah buku, antaranya ialah Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Muzani. Ini anak murid Imam Muzani. Dalam buku Syarhus Sunnah ni, antara bab yang disentuh ialah menyapu di atas khuf. Walaupun dia kitab akidah, tapi dia nak sebut supaya tak berlaku salah faham. Kita tahu di sisi kelompok Syiah, bila mana nak basuh kaki, dia tak basuh, dia sapu saja. Sama ada pakai stoken, tak pakai stoken, khuf tak khuf, dia akan sapu. Dia tak pakai kaedah basuh, dia sapu. Dia macam kita menyapu di kepala, untuk kaki dia sapu juga. Tak pakai stoken pun dia sapu. Itu memang pandangan dalam Syiah, baik Ismailiyah ke dia, baik Zaidiyah ke dia, apa-apa pecahan, itu fiqh dia orang. Tapi untuk isu menyapu di atas khuf ataupun zaman kita kontemporari stoken, dia bukan kayu ukur orang tu Syiah. Sangat ajaib bila mana dia keluar daripada satu orang yang ada pelajaran lah, orang yang ada title doktor di hadapan. Tak tahu apa motif, mungkin kerana hantaran itu datang daripada kelompok yang dia tak suka, biarlah pandangan tu pandangan yang muktabar, bahkan ada yang berusaha untuk menafikan dia khilaf muktabar. Tak nak ikut cerita lain, tapi kena akui ianya khilaf muktabar. Kita tahu bagi orang yang bermusafir, dia ada rukhsah untuk menyapu atas khuf sehari semalam. Dalam mazhab Syafi'i pun sebut benda yang sama. Cuma nak detailkan khuf tu macam mana. Khuf kita tahu pada zaman Nabi ianya ialah stoken yang diperbuat daripada kulit binatang. Kulit, bukan kain. Cuma bila mana zaman makin moden, para ulama meluaskan lagi pendefinisian terhadap khuf. Salah satu yang masuk dalam definisi itu ialah stoken yang tebal, yang diperbuat daripada kain kapas yang tebal. Dan khilaf di kalangan para ulama, kalau kapas tu nipis ke, kalau stoken tu tebal ke macam mana, kalau kita letak tu lembab rasa di kulit kita, di bahagian dalam. Cuma saya nak kata ianya khilaf yang sedang dibincangkan oleh para ulama. Cuma di Malaysia orang tak buat benda tu, urufnya orang tak buat. Dia isu yang sama bila mana berlaku hujan yang lebat, menjamakkan antara zuhur dan asar. Tempat kita tak buat. Walaupun tempat kita ada musim-musim yang banjir, yang hujan sampai nak banjir tak boleh datang masjid, tapi tak buat. Dia ada. Saya belajar di Jordan dulu, waktu nak turun je salji, biasanya imam, sebab imam dia memimpin masyarakat pada waktu tu, dia akan buat terus. Waktu zuhur tu kalau dia tengok cuaca buruk, hujan berterusan, hujan macam nak turun salji dah, dia akan jamak terus. Maknanya asar nanti tak ada dah, dah jamak. Maghrib pun sama. Tapi tempat kita hujan, dah banjir, masjid dah masuk air dah pun,
tak jamak juga. Sebab apa? Tak biasa. Tak biasa bukan makna kata tak perlu dilakukan. Itu ialah masalah orang-orang agama dulu yang tidak mempopularkan pandangan ni, dan saya pun tak tahu kenapa sebab pandangan tu tak dipopularkan. Mungkin kerana bekal pengetahuan yang terhad. Itu juga antara sebab benda tu tak dapat disampaikan dengan baik. Cuma permusafiran mana-mana pun, tuan-tuan daripada Perlis nak pergi KL pakai kasut. Kasut betul, bukan kasut selipar, sebab sini selipar pun kasut. Kasut betul, kasut yang tutup habis tu. Pakai stokin, sebelum keluar rumah dah ada wuduk, lepas tu pakai stokin. Berhenti kat R&R mana-mana, batal wuduk nak salat, boleh ambil rukhsah untuk menyapu di atas stokin. Tapi saya secara peribadi, saya melihat stokin yang tebal saja. Stokin biasa tak masuk dalam bab ni. Stokin yang tebal, stokin yang material itu agak tebal, kita tekap air tu, kita rasa air tu tak masuk, tak menyerap dengan cepat. Stokin yang melebihi buku lali, sebab sekarang dia ada style, dia ada fashion, stokin yang bawah buku lali tu, yang tu tak masuk, yang tu tak termasuk. Untuk orang yang pakai pakaian uniform, yang memang tak tanggal dah kasut dia tu, macam askar dan polis apa semua, dia sapu atas kasut dia tu terus. Yang tu ada keringanan. Cuma tempat kita tak biasa buat. Tak biasa. Dengan sebab tak biasa buat, bila mana ada orang cakap dan dia buat, dia akan dipandang pelik. Dan orang-orang yang ustaz-ustaz ni pun dia tahu dia tak buat, dia tak kenal. Ataupun orang buat, dia pula sekali kata yang buat macam ni geng-geng anti mazhab. Dia pula sebut macam tu. Itu ialah benda yang kita sebut sebagai penyempitan ilmu yang dah sedia luas. Huraian-huraian ditambah untuk menampakkan orang yang buat benda tu teruk, padahal tak teruk pun. Sebab saya tengok orang duk bergaduh, orang duk bincang panjang apa semua. Kalau yang hurai tu orang-orang yang kita kira sebagai orang-orang yang bukan orang agama, orang bukan bidang agama, saya tak apa lagi. Tapi yang hurai ni ialah orang-orang yang ada title-title yang hebat, maknanya taraf pengajian itu okey lah. Kita duduk Malaysia, mungkin kita tidak duduk dalam keadaan yang tersepit. Itu kadang-kadang kita rasa kita nak pegang style tradisional, tak apalah. Untuk orang-orang yang berada di kawasan minoriti Islam, ini ialah satu rukhsah yang memang mereka perlukan. Negara yang tersangat sejuk, atau negara yang tersangat panas, atau keadaan yang rencang, duduk dalam hutan dengan sebab berjaga perbatasan negara apa semua ni, tak mungkinlah nak buka stokin, nak buka kasut apa semua. Mereka memerlukan pandangan ini. Jadi diberikan keringanan. Cuma nak katanya, saya tengok satu je problem dia. Bukan tak boleh terima benda tu khilaf. Benda tu keluar daripada geng yang pro Perlis. Tu je point dia. Itu je penyakit dia, saya tengok. Kalau benda tu datang daripada geng dia, tak dalam mazhab pun dia kata itu pandangan mazhab. Itulah keajaiban ahli agama di Malaysia sekarang. Masing-masing mempertahankan pandangan masing-masing berdasarkan kepada kumpulan yang dia sedang bersama dengannya. Dan kita pun tak nak benda tu berlaku di kalangan asatizah kita di Perlis ni pun. Bila mana datang pandangan yang bersifat untuk backup orang-orang yang tertentu, walaupun pandangan tu silap, kita pun buat perangai macam tu. Kita tak nak juga macam tu. Kita nak kita adil dalam bab ni. Kita nak kita jadi orang yang betul duduk di atas paksi ilmu. Cuma saya nak sebut, sikap yang macam ni bukan sikap yang baik. Ia sikap yang buruk. Bahkan sikap yang orang akan silap faham. Dan orang awam yang sudah bosan dengan orang agama yang bergaduh, inilah orang agama yang teruk dalam pergaduhannya. Khilaf tak silap ataupun tak salah, khilaf tu tak apa. Sebab tu ada orang dia penat sangat dengan khilaf ni, akhirnya dia kata, saya tak nak involve dengan dia orang ni suka bergaduh. Ini orang yang tak hidup tak berpijak di bumi yang nyata. Mana ada hidup atas dunia sekarang kita nak buat satu pattern, tak boleh. Kita kena hidup dalam kepelbagaian. Cuma waktu kita memilih dan waktu kita tengok orang lain memilih pandangan yang lain, reaksi kita tak kata teruk pilih yang tu. Selama mana ianya masih dalam pilihan-pilihan yang dibenarkan, maka ia termasuk daripada keluasan. Tak ada masalah pun. Cuma nak katanya ada perangai
suka exaggerate, suka besar-besarkan, suka teruk-terukkan. Ini termasuk daripada perangai yang tak sepatutnya. Bahkan ahli-ahli agama ataupun orang-orang berilmu macam ni termasuk daripada perangai yang negatif.